Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Khairul bin Muhammad Saleh akan bersama anda untuk mempelajari pelajaran seterusnya. Sudah sediakah semuanya? Baiklah, sebelum saya teruskan, mari kita saksikan sebentar sedutan video ini. Kita dah ada. Ya. Rumah dah ada pun tak berguna kalau dapur tak berasap. Itulah. Tidak-tidaknya kita mesti mencari jalan. Jalan sudah ada. Jalan Kuantan, Jalan Pahang, Jalan Johor. Bukan jalan itu. Jalan mendatangkan wang. Aku sudah ada RM20. Bagus. Mana lagi satu? Aku punya share aku dah kebas. Wah, cekap kau siang-siang kau kebas ya. Ringan tangan. Ambil juga. Tentu. Dengan ini duit RM20, kita jalankan kita punya berniaga. Baiklah, dari paparan video filem lama itu tadi, dapatkah anda teka apakah tajuk perbincangan kita pada hari ini? Ya, betul itu, murid-murid. Pada hari ini, kita akan mempelajari bersama-sama tajuk perkawanan untuk perkongsian, subtajuk berkaitan perniagaan perkongsian, akaun pengasingan untung rugi, ekuiti pemilik dan penyata kewangan perkongsian. Seterusnya, sebelum saya memulakan tajuk perbincangan kita pada hari ini, saya akan menekankan apa objektif pembelajaran yang seharusnya dicapai dalam tajuk ini. Diharapkan di akhir pembelajaran murid dapat menjelaskan kepentingan memeterai ikatan perkongsian dan kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1991 berkaitan aspek perakawanan. Menerangkan tujuan perniagaan perkongsian ditubuhkan, menyediakan akaun pengasingan untung rugi dalam bentuk T dan format penyata, menghasilkan penyata kewangan perkongsian dalam bentuk T dan format penyata. Saya mengharapkan di akhir pembelajaran nanti, anda akan dapat menguasai setiap objektif pembelajaran yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Perniagaan perkongsian. Apakah itu perniagaan perkongsian? Perniagaan perkongsian dapat didefinisikan sebagai satu organisasi yang dibentuk secara gabungan oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 20 orang pekongsi. Dari video yang dipaparkan tadi, saya nak tanya, berapa ramai orang yang murid-murid lihat sebentar tadi yang merancang untuk menubahkan perniagaan? Betul tu. 3 orang kan? Jadi, benarlah dengan definisi yang dinyatakan. Seterusnya, tujuan penubuhan perkongsian adalah untuk memperoleh keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang diusahakan. Murid-murid, perniagaan perkongsian adalah kesinambungan daripada tajuk di tingkatan 4. Bab pertama yang telah anda pelajari iaitu jenis perniagaan di Malaysia. Terdapat banyak perbezaan di antara jenis perniagaan milikan tunggal dengan perkongsian. Ianya seperti perbezaan dari segi bilangan pemilik, di mana bagi jenis perniagaan perkongsian, bilangan pekongsi mestilah dimiliki oleh 2 hingga 20 orang, manakala untuk jenis perniagaan milikan tunggal, ianya dimiliki seorang pemilik sahaja. Nama pun tunggal, betul kan? Dari segi modal pula, untuk perkongsian, modal disumbangkan oleh pekongsi, manakala untuk milikan tunggal, ianya disumbangkan oleh pemilik itu sendiri. Begitu juga dengan perolehan untung atau rugi. Bagi perkongsian, untung atau rugi akan diagihkan antara pekongsi mengikut perjanjian, manakala bagi milikan tunggal, ianya dinikmati oleh individu itu sendiri. Dari segi hayat perniagaan, jenis perniagaan perkongsian boleh dibubarkan sekiranya pekongsi meninggal dunia atau muflis atau atas persetujuan bersama. Manakala bagi jenis perniagaan milikan tunggal, hayat tidak berterusan dan sekiranya pemilik meninggal dunia atau tidak mahu meneruskan perniagaan.
Perbezaan aspek seterusnya adalah dari segi penyediaan penyata kewangan. Untuk perkongsian, perniagaan perlu menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi berserta akaun pengasingan untung rugi. Manakala bagi milikan tunggal pula, perniagaan hanya perlu menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi sahaja. Aspek perbezaan seterusnya boleh dilihat dari segi komponen ekuiti pemilik. Bagi perkongsian, hanya ada dua akaun yang perlu disediakan, iaitu akaun modal perkongsi dan akaun semasa. Manakala bagi milikan tunggal, perlu ada akaun modal, untung bersih dan ambilan. Murid-murid, perkara penting mengenai perhubungan antara perkongsi terkandung dalam bahagian 4, Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Dengan kata lain, akta ini merupakan panduan asas pengurusan sesebuah perniagaan perkongsian. Akta tersebut menyatakan 6 perkara, iaitu yang pertama, untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara perkongsi. Yang kedua, faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman perkongsi. Ketiga, faedah tidak dibayar atas modal perkongsi. Keempat, perkongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji. Kelima, setiap perkongsi berhak menguruskan perniagaan. Dan yang terakhir, keenam, buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan. Murid-murid, apa tujuan untuk kita memeterai ikatan perkongsian? Tidak lain adalah untuk mengelakkan sebarang perselisihan faham yang mungkin timbul pada kemudian hari dan memastikan setiap perkongsi memainkan peranan seperti yang telah dipersetujui bersama. Murid-murid, terdapat 6 perkara yang terkandung di dalam ikatan perkongsian, iaitu yang pertama adalah faedah atas ambilan. Kedua pula adalah faedah atas modal. Ketiga, gaji, allowance, bonus perkongsi. Yang keempat pula, kongsi untung atau rugi. Yang kelima adalah faedah atas pinjaman. Dan yang terakhir, modal yang disumbang oleh perkongsi. Seterusnya, perkara lain yang terkandung dalam ikatan perkongsian adalah nama perniagaan, nama perkongsi, bentuk perniagaan, alamat perniagaan, kuasa dan tanggungjawab perkongsi serta penyimpanan akaun. Murid-murid, anda rasa bagaimana jika sesebuah perniagaan perkongsian yang dibina itu tiada ikatan perkongsian? Apa yang perlu dibuat oleh perkongsi-perkongsi tersebut? Ya, semua perkongsi wajib rujuk ke bahagian 4, Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Untuk membina penyata kewangan perkongsian, anda perlu menyediakan terlebih dahulu akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Kedua-dua akaun ini telah anda pelajari sewaktu di tingkatan 4. Dari akaun perdagangan, perniagaan akan memperoleh untung atau rugi kasar. Manakala dari akaun untung rugi, perniagaan akan memperolehi untung atau rugi bersih. Apa yang dicatat pula di dalam akaun pengasingan untung rugi ya? Perkara yang perlu diambil kira bagi menentukan pengasingan untung rugi ialah faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji, allowance atau bonus perkongsi dan kongsi untung atau rugi. Seterusnya, kita beralih pula dengan melihat format T akaun pengasingan untung rugi. Format T akaun pengasingan untung rugi adalah seperti berikut. Segala pendapatan perkongsian akan direkodkan di bahagian kredit, iaitu untung bersih dan faedah atas ambilan. Manakala segala perbelanjaan bagi perkongsian akan direkod di bahagian debit, iaitu faedah atas modal, gaji atau bonus atau allowance
dan akaun semasa berkongsi. Butiran akaun semasa di sebelah debit akaun pengasingan untung rugi menunjukkan kongsi untung. Sebaliknya, di bahagian kredit akaun semasa pula menunjukkan kongsi rugi. Murid-murid, bagi format penyata pula, untung bersih akan berada di bahagian atas sekali dan akan ditambah dengan hasil bagi perkongsian, iaitu faedah atas ambilan sahaja. Langkah berikutnya adalah jumlah hasil akan ditolak dengan belanja bagi perkongsian, iaitu faedah atas modal, gaji atau bonus atau allowance. Sekiranya nilai tolakan yang diperoleh tadi di antara hasil dan belanja tersebut adalah positif, maka ianya menunjukkan kongsi untung. Sebaliknya, jika nilai tolakan yang diperoleh di antara hasil dan belanja tersebut adalah negatif, maka ianya adalah kongsi rugi. Pengiraan kongsi untung atau kongsi rugi dapat ditentukan setelah mengambil kira faedah atas ambilan, faedah atas modal, serta gaji atau allowance atau bonus berkongsi. Kongsi untung atau kongsi rugi yang diperoleh daripada akaun pengasingan untung rugi ini akan dipindahkan ke akaun semasa dan sebagai pelengkap catatan bergu bagi kongsi untung atau kongsi rugi tersebut. Faedah atas pinjaman tidak dikira dan tidak dimasukkan ke dalam akaun pengasingan untung rugi kerana faedah atas pinjaman dianggap sebagai belanja operasi perniagaan. Pengiraan kongsi untung atau kongsi rugi dapat dilakukan dengan 3 cara, iaitu berdasarkan yang pertama, nisbah bagi modal awal, yang kedua, pembahagian sama rata dan yang ketiga, nisbah tetap. Pengiraan lengkap akan dibincang di dalam contoh soalan yang disediakan kemudian. Baiklah murid-murid, setelah kita melihat dan mempelajari penyata pendapatan bagi perkongsian, kini kita beralih kepada komponen di bahagian ekuiti pemilik untuk penyata kedudukan kewangan. Perkara ini sahaja yang membezakan apa yang anda telah pelajari dahulu di tingkatan 4 dengan hari ini. Komponen tersebut adalah akaun modal dan akaun semasa. Akaun modal merupakan akaun yang menunjukkan jumlah modal yang disumbangkan oleh pekongsi. Penyediaan akaun modal boleh disediakan dalam 2 kaedah, iaitu kaedah modal tetap atau kaedah modal berubah. Mengikut kaedah modal tetap, akaun modal dan akaun semasa perlu disediakan. Hanya modal yang disumbangkan akan direkod ke dalam akaun modal termasuk modal tambahan. Baki akaun modal berkongsi tidak berubah kecuali terdapat modal tambahan. Mengikut kaedah modal berubah pula, akaun semasa tidak perlu disediakan, di mana semua item yang berkaitan dengan perkongsi akan direkodkan ke dalam akaun modal. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut di dalam contoh yang disediakan. Bagi akaun semasa pula, ianya menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap perkongsi dan tuntutan perkongsi terhadap perkongsian. Format akaun semasa perkongsi adalah seperti yang ditunjukkan, iaitu di bahagian debit merekod segala maklumat belanja bagi perkongsi yang masih belum dibayar, manakala di bahagian kredit pula merekod segala maklumat hasil bagi perkongsi yang masih belum diterima. Format lengkap dan pengiraan di dalam akaun semasa akan dibincangkan di dalam contoh soalan kemudian. Baiklah murid-murid, sama-sama kita lihat contoh soalan yang disediakan. Anda boleh merujuk
contoh 11 di buku teks halaman 127. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membaca dan memahamkan soalan. Baiklah, setelah analisis pada soalan dibuat, langkah pertama adalah menentukan pelarasan yang terlibat, iaitu angkutan keluar, kadar bayaran, faedah atas pinjaman sarah, faedah atas ambilan sarah, faedah atas ambilan Helmi serta pembahagian untung atau rugi yang akan dibahagikan. Bagi pelarasan untuk angkutan keluar, nilai di dalam imbangan duga RM790 akan ditambahkan dengan RM100 di dalam maklumat tambahan. Nilai sebenar RM890 ini akan direkodkan pada akaun untung rugi. Manakala, bagi kadar bayaran pula, nilai RM1690 akan ditolak dengan RM100 kerana tersalah tambah amount RM100 nilai angkutan keluar. Bagi faedah atas pinjaman sarah pula, nilai RM22,000 dalam imbangan duga akan didarabkan dengan kadar faedah 8% setahun, menjadikan nilai RM1,760 yang akan direkod di dalam akaun untung rugi. Seterusnya, bagi faedah atas ambilan sarah, nilai RM2,400 dalam imbangan duga akan didarabkan dengan 6% kadar faedah tahunan, menjadikannya RM144. Manakala Helmi pula, jumlah ambilan adalah RM5,000, iaitu ambilan awal RM4,800 ditambah dengan RM200 bagi yang belum direkodkan. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat bagaimana perekodan keleja. Seperti yang anda semua telah pelajari sewaktu di tingkatan 4, pastinya jualan akan direkod di bahagian kredit, dengan nilai RM53,700 yang diambil dari imbangan duga. Di bahagian debit pula akan dimulakan dengan inventory awal dengan nilai RM10,000. Nilai belian RM22,000 akan ditolak dahulu dengan nilai pulangan belian RM540, menjadikan nilai bersih belian sebanyak RM21,460 sebelum ditambah dengan nilai inventory awal tadi. Hasil tambah tersebut dengan nilai RM31,460 akan ditolak pula dengan nilai inventory akhir sebanyak RM6,700 untuk kita mendapatkan nilai kos jualan sebanyak RM24,760. Untuk menentukan nilai untung kasar, anda perlu mencari perbezaan di antara nilai jualan bersih dengan nilai kos jualan. Dan hasilnya RM28,940 adalah untung kasar yang akan kita bawa ke akaun untung rugi. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan akaun untung rugi di bahagian kredit dahulu yang mencatatkan segala hasil perniagaan yang berlaku dalam tahun semasa. Nilai untung kasar RM28,940 tadi akan ditambah dengan diskaun diterima yang bernilai RM380, menjadikan jumlah hasil adalah RM29,320. Kini kita beralih ke bahagian debit pula, iaitu merekodkan segala item belanja yang berlaku dalam tahun semasa perniagaan. Kita rekodkan dahulu segala nilai pelarasan yang berkaitan dengan belanja operasi perniagaan yang telah dibuat tadi, iaitu nilai angkutan keluar RM890, nilai kadar bayaran RM1590, nilai faedah atas pinjaman sarah RM1760 dan hutang lapuk RM800.
faedah atas pinjaman Sarah perlu direkodkan dalam akaun untung rugi kerana dianggap sebagai belanja dalam operasi perniagaan. Jadi, jumlah belanja yang terkumpul di bahagian debit ini perlu dijumlahkan dan dibandingkan dengan jumlah hasil di bahagian kredit untuk mencari untung atau rugi bersih perniagaan. Setelah ditambah dan ditolak, kita dapati perniagaan telah memperolehi untung bersih RM24,220. Jika tadi dalam akaun perdagangan dan untung rugi anda telah pelajari sewaktu di tingkatan 4, kini bermulalah subtajuk baru skop akaun di tingkatan 5 iaitu akaun pengasingan untung rugi. Nilai untung bersih RM24,280 yang diperoleh tadi anda perlu tambah dahulu dengan hasil bagi perkongsian iaitu hanya ada faedah atas ambilan RM444 sahaja yang telah kita buat pelarasan sebelum ini. Jumlah terkumpul hasil di sebelah kredit ini adalah sebanyak RM24,724. Seterusnya, perekodan belanja bagi perkongsi perlu direkodkan di bahagian debit iaitu gaji perkongsi RM13,000 dan allowance semasa Sarah RM6,000 yang diambil terus dari ikatan perkongsian mereka. Perbandingan perlu dibuat di bahagian kredit dan debit akaun pengasingan untung rugi ini sebelum nilai kongsi untung atau kongsi rugi diperolehi. Sekiranya hasil tambah dan tolak ini bernilai positif, maka ianya menunjukkan kongsi untung. Sebaliknya, sekiranya nilai negatif, maka ianya menunjukkan nilai kongsi rugi. Hasil tolakan di bahagian kredit dan debit tadi adalah positif RM5724 di mana jumlah hasil di bahagian kredit lebih banyak berbanding debit di bahagian belanja. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan membahagikan kongsi untung RM5724 yang diperoleh dan daripada ikatan perkongsian jelas menyatakan kongsi untung adalah mengikut nisbah yang telah dipersetujui bersama iaitu 1:2. Kongsi untung Sarah akan dikira sebagai 1/3 dari RM5724 menjadikan RM1908. Manakala kongsi untung Helmi akan dikira sebagai 2/3 dari RM5724 menjadikan RM3816. Kedua-dua amaun ini menunjukkan angka imbangan bagi akaun pengasingan untung rugi sebelum dipindahkan ke akaun semasa Sarah dan Helmi. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, bahagian kredit akaun semasa adalah menunjukkan hasil perkongsi yang masih belum diterima. Berdasarkan soalan, didapati gaji Helmi masih belum diterima sebanyak RM4,000. Bagaimana untuk mengetahuinya? Anda boleh melihat gaji tahunan yang diterima Helmi dan bandingkan amaun yang didapati di dalam imbangan duga. Jika terdapat perbezaan nilai, maka itulah yang menunjukkan nilai yang masih belum diterima. Begitu juga allowance Sarah. Jumlah yang masih belum diterima adalah sebanyak RM4,000. Anda perlu melihat perbezaan nilai allowance tahunan Sarah dan bandingkan dengan nilai di dalam imbangan duga. Terma yang sama akan terpakai untuk faedah atas pinjaman di mana RM1360 faedah atas pinjaman Sarah masih belum diterima lagi. Nilai RM1908 dan RM3816 adalah pindahan catatan dari akaun pengasingan untung rugi sebelum ini.
Di ruangan debit akaun semasa pula menunjukkan segala belanja bagi pekongsi yang masih belum dibayar. Cara yang sama diguna pakai dalam menentukan sama ada belanja tersebut telah dibayar atau tidak. Anda perlu melihat butiran tersebut sama ada telah wujud di dalam imbangan duga atau tidak. Faedah atas ambilan direkodkan kerana ianya masih belum dibayar oleh pekongsi kepada perkongsian. Untuk butiran ambilan, ianya direkodkan ke dalam akaun semasa kerana akaun perkongsian menggunakan kaedah modal tetap. Setelah segala butiran hasil dan belanja yang berkaitan dengan perkongsi direkodkan, anda perlu menentukan kedudukan baki akhir akaun semasa untuk dipindahkan ke penyata kedudukan kewangan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan beralih kepada perekodan ke ledger dalam penyata seperti yang ditunjukkan. Bagi penyata kedudukan kewangan pula, seperti yang ditunjukkan. Itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk berkenaan tajuk perakauntan untuk perkongsian. Saya mengharapkan murid-murid telah memahami dengan jelas akan penerangan yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini, mari kita lihat uji minda dahulu agar dapat mencapai standard pembelajaran pada hari ini. Soalan pertama, nyatakan dua komponen utama ekuiti pemilik bagi perniagaan perkongsian. Baiklah, dua komponen utama ekuiti pemilik bagi perniagaan perkongsian adalah akaun modal dan akaun semasa. Akhir kata daripada saya, #belajar akaun jangan hafal, tapi faham. Selamat maju jaya dan kekal berada di rumah. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.